إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Uwais kita lah, sebagai orang yang buat upacara kita di sini, yang dinamakan Islam Nara kita, alhamdulillah. Dan Ustaz pun agaknya berulat-ulat jugalah, acak kali jugalah terbit dalam ruangan Islam Nara kita di sini, alhamdulillah. Dan kepada ibu-ibu, orang panggil orang muda-muda, mudi kita yang mana berada pada pagi yang mulia ini, kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sihat wal afiah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan akal kita yang begitu baik dalam kita menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, barakah yang mana Ustaz mari saat ni kita telah dengar tafsir daripada Ummi, alhamdulillah. Pagi-pagi kita hidupnya dengan hayatul Quraniyah, kita hidupnya kita sebagai minhaj, sebagai sukatan, sebagai laksud kita dalam kita hidup kita. Tidak ada benda lain melainkan Al-Quranul Karim. Nah, Quran kita, alhamdulillah. Quran yang telah dikatakan istilah-istilah yang baru, dasturuna. Quran sebagai ratamanun hak kita, Quran sebagai perlembagaan hidup kita. Maknanya kalaulah kita tidak ada Al-Quran, kita cuba bayangkan, kita cuba nilaikan, kita nak pergi kok mana tak tahu. Tidak ada panduan kita, tidak ada benda yang boleh menyuluhkan kepada kita, melainkannya Al-Quranul Karim yang boleh suluh, yang boleh bagi panduan kepada kita, ya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu, hari ni kita tak tahu ceramah sangat buat kita ni, kita bagi kepada buat kita ni untuk tazkirah kita, untuk kita buat peringatan kita. Kau kit hen apa ni, kau kit diaของศาสนาพวกเรานะถ้าเตือนในเรื่องของศาสนาเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะ alhamdulillah. Kalau kita nak ceramah dia panjang sampai 2 jam, tapi insya-Allah walaupun tak rupa ceramah pun, tapi kita cuba seolah-olah macam nasihat kepada ibu-ibu kita yang berada di suasana tempat yang barakah ini. Nah, jadi nama Ustaz tu baru kita kenal dah kan. Ustaz pun pernah mari acak kat sini lah 2-3 kali juga. Dan Ustaz sendiri pun duduk bertugas di Universiti Nara kita di Satahaban Islam Belah Arab Seksa, bersama dengan Pak Anis lah sebagai pensyarah di situ. Dan Ustaz pun alhamdulillah, sebagaimana Uwais telefon mari tadi tu, kita anggap bahawa ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak ramai pun kata Uwais tidak ada masalah. Yang penting kita menyebarkan ajaran Islam kita kepada masyarakat.
3-4 orang tak apa dah. Nah, 5 orang tak apa dah. Nah. Tak ada masalah, alhamdulillah. Nah. Wei telefon mari tadi ustaz, hujan wei. Nampak nara kuat ni. Tabah tu gelak-gelak dah. Kata tak gapo wei sebab ustaz pun niat nak mari sini dah nah. Ramai tak ramai suka kiralah. Tapi kita tugas kita nah sebagai nak at-tabligh risalah ummah, nak menyampaikan kepada masyarakat kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia menyebarkan tabligh dia itu tak pernahnya Nabi kita mengambilkan upah waktu tadi. Kalau Nabi kita ambil upah ke Allah, Islam tak mari dah kepada kita ni. Ni, orang upah lagu mana upah kita ni? Kalau tak duit tak mari dah lah contohnya nah. Kata kau tak ada masalah nah. Penyebaran ajaran Islam selagi mana usah ada umur dan selagi mana ada masa nah. Selagi mana ada seorang dua pun tidak ada masalah. Kita nak menyebarkan risalah at-tabligh kita yang dikatakan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi kita ada berapa buat kita? Buat kita ni? Sifat Nabi ni. Nah. Masya-Allah. Sifat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada berapa? 4 nah. Alhamdulillah. Kita kalau boleh 4 tu alhamdulillah buat kita ni. Allah wasa barakah buat kita ni. Mulai hari ni pun ustaz nak kecek sentan su ชีวิต เกิดให้บารักะห์เกิดขึ้นของเรานะ ustaz nak kecek ialah jalan hidup kita ni nak jadi ke ummah yang ada barakah daripada Allah Subhanahu wa taala itu lagu mana nah. Jadi di antaranya sifat Nabi kita ni ialah at-tabligh. Nabi kita ni suka menyampaikan kepada, tak kira lah orang yang dah faham Islam pun boleh menambahkan lagi. Orang yang tak faham Islam tu dia boleh kenal Islam kita. Nah. Yang kedua sifat Nabi kita ialah as-sidq, ialah benar kita nah. Kecek benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak kira di masa, tak kira di mana-mana tempat. Sifat kebenaran Nabi kita ni masya-Allah. Sama ada menyebarkan ajaran Islam kita yang bawa oleh Allah yang bagi kepada Nabi Muhammad, dan sama ada hak Nabi kita sendiri hadis Rasulullah SAW cakap benar-benar as-sidq, benar yang benar kepada masyarakat. Ustaz ada perhatilah kalau benda tak benar ni sekejap je mari. Nah. Boleh sampai kita ni 1,400 pi lah hak kita deh. 1,400 berapa hak kita lah ni? 34 deh. 1,400 34 deh. 44 nah 1,444 dah. Boleh mari kepada kita ni dengan sebab Nabi kita tu. Kalau benar tak benar, benda palsu kat lama dah. Nah. Asal kata setahun tak boleh. Hilang selalu dah kita deh. Jadi benda benar Islam kita benar ni ila akhiril az-zaman, sampai kepada hari kiamat kita nah. Yang ketiga ialah sifat Nabi kita ialah fatanah. Nabi kita cerdik, kita pandai nah. Memang kepandaian Nabi kita setelah mana orang-orang yang bukan Islam buat kajian tentang Nabi kita ni, baik yang hak Nabi kita ni masya-Allah nah. Duduk dalam lama-lama satu buat kita ni. Orang buat kajian, orang buat research, orang buat wicai tu duk kaji tentang kelakuan Nabi kita tu nah. Nabi kita ni orang yang bijak dan pandai buat kita ni. Tak silap ustaz tu berapa 500 orang ke dia buat kajian, orang-orang yang hebat-hebat lah dalam dunia learning tu buat kita. Maka Nabi kita ni orang-orang yang mula-mula adab tinding Nabi kita ni nah. Orang turut Nabi kita begitu ramai ialah Nabi kita. Kalaulah Nabi kita tak pandai, Nabi kita tak ada sifat benda tu, kita tak turut nah. Yang tiga ialah, yang keempat Nabi kita sifat amanah. Nabi kita ada sifat amanah. Amanah lawe ngagapoh buat kita. Amanah tu
lawan gapo buat kita? Terum kamkan tu gapo dia buat kita tu? Apa? Khianah dah. Khianah. Amanah lawan dengan khianah. Kalau nak tengok bab amanah kita kan, yang besar sekali kita kena melakukan amanah kita sebagai hamba Allah. Apabila kita sebut hamba Allah ni, kita nak menunaikan apa yang mana Allah Subhanahu Taala wi kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala wi kita sebuah amal ibadah kita kepada Allah. Allah wi kepada kita macam mana kita nak tunaikan amanah kita, menjauhkan daripada benda larangan Allah Subhanahu Taala. Itu amanah yang besar. Buat kita sebab kita ingat molek buat kita kita duduk dalam dunia ni, jangan banyak tidur lah kita. Duduk dunia ni jangan kita tu duduk banyak leno buat kita sebab kalau kita nak pergi lagi tu jauh lagi buat kita yang dikatakan ialah alam akhirah tu, alam yang kita nak pergi, alam yang kekal tu hak tu yang besar sekali. Maka di antara perkara-perkara yang nak pergi kepada alam yang kekal, maka kita kena buatlah. Hak Rasulullah kita suruh buat, hak mana hak Allah kita suruh tu kita kena buat apa kita Dan hari ni alhamdulillah kita jalan dah tu. Kita mari hari ni nak ambil, nak dengar hak mana hak Nabi kita cerita, hak mana hak Al-Quran kita cerita buat kita tu. Jadi empat perkara Ustaz bagi mukadimah kepada buat kita. Semoga kita boleh ambil panduan hidup Nabi kita ni, kita boleh buat jadi hidup harian kita. Tu buat kita. Okey, alhamdulillah. Hari ni sebagaimana Ustaz rayak kepada kita, Ustaz nak kecek bab gapo dia kata. Ustaz kata tidak ada benda lain wasa nak kecek tentang orang panggil jalan-jalan yang nak jadi manusia kita ni orang yang barakah. Yang mana Allah SWT ni suka kepada kita. Bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita. Masyarakat kita ni. Masyarakat kita, saudara jiran kita, orang panggil kawan kita. Ni hari ni kita nak cuba kecek hak mana hak Ustaz boleh hak mari kepada kita tu. Jadi Ustaz Nawi tajuk apa ni peradan sikit-sikit lah sebagai kita share tu mula-mula Lepas tu Ustaz cuba ada masa, Ustaz cuba nak urai sasa sikit buat kita dengan masa tu bagi orang Ustaz tu sejen insya-Allah lah. Yang pertama ialah kalau boleh kita tanda molek, kalau boleh lah, kalau ada kalah-kalah ke deh. Kalau tak ada masalah lah kita dengar molek buat kita Yang pertama ialah kita tu beriman kita dan Rasul, ialah dikatakan kita tu orang Islam. Kita orang Islam dah. Yang kedua ialah banyaknya kita kena cek diri kita. Tuan tuaของเรานั้นkita kena cek diri kita buat kita. Itu yang kedua Yang ketiga ialah kita nak buat baik kepada makhluk yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tu jadi kepada kita. Kita nak buat baik kepada makhluk yang mana Allah ni jadi kepada alam ini. Sama ada makhluk kita ni makhluk juga buat kita. Kita makhluk yang berbentuk boleh bercakap buat kita. Makhluk orang panggil hayawan tu, kalau kita kata hayawan berat buat kita deh. Makhluk kita yang boleh bercakap, hayawanun natiqun. Makhluk ni yang bentuk boleh kita tu bercakap. Yang kedua hayawan tu ghairun natiqun. Hayawan makhluk yang tak boleh bercakap.
ialah binatang sat tamที่มีอยู่ในบนโลกนี้buat kita dah. Tu, Yang keempat, kita nak menyibukkan diri kita, nak sibuk diri kita tu dalam kita duduk dalam hari-hari ni nak cari ilmu. Ni hidup kita hari-hari tu nak cari ilmu yang boleh manfaat kepada kita. Kita Yang keempat dah tu, benda yang boleh jalan-jalan yang nak boleh barakah kepada kita. Yang kelima ialah selalunya kita mengingat kita tu nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Allah beri nikmat kepada kita. Adakah kita bersyukur dah nikmat itu beri kepada kita? Nikmat yang besar sekali ialah nikmat sihat buat kita tu. Tu ni. Yang kena, selalu kita melihat orang-orang yang di bawah daripada kita. Kita jangan lihat orang-orang atas kepada kita. Tegapa dia tu. Sebagai cot kepada kita tu Yang terakhir ialah kita melakukan suatu benda-benda yang baik tu. Kita orang panggil tak haraplah dia tu nak bagi ucapan terima kasih kepada kita. Kita buat tugas kita terima kasih tak terima kasih tu kita nak minta daripada Allah lah balasan kepada kita. Kadang-kadang kita, Allah aku dah buat gini lama dah, tak pernah pun kata sikit abuk pun kepada saya ni terima kasihnya. Ada juga kita ni tu buat benda-benda kat Allah malah nak kat dia tak pernah terima kasih sikit abuk kat saya ni. Tu ingat molek kita jadi 7 perkara tu Ustaz kepada kita tu kita tanda molek, kita ingat molek sebagai jalan, sebahagian jalan orang yang nak hidup barakah dunia dan akhirat. Tu. Boleh jadi banyak lagi nak. Tapi Ustaz boleh kepada kau ibu kita 7 perkara. Jadi lain 7 perkara ni Ustaz cubalah nak urai ala qadar Ustaz dapat buat kita nampak dalam dunia ni. Kita duduk dalam dunia ni Yang pertama ialah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kepada kita al-iman. Yang besar sekali Allah Subhanahu wa taala kita percaya kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut cahaya kepada Allah tu, ialah tidak adalah benda lain dah bagi kita ni. Gapo bagi kita? Agama gapo? Agama Islam kita lah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang mana Allah Subhanahu wa taala diakui ialah Islam kita. Kadang-kadang Ustaz penguasa mikir juga, Allah mujurnya aku ni jadi. Tapi tak apalah, kita kata mari berkeluarga orang Islam buat kita dah. Kalau kita lahir dalam keluarga orang bukan Islam ni, nak pergi ke mana tak tahulah. Sebab itu Umar Ibn Khattab ni, dia kadang-kala tu dia tu wasa senyum, kadang-kala dia wasa teriak. Tu Umar ni khalifah yang ke-berapa buat kita? Umar ni khalifah yang kedua buat kita lepas daripada Abu Bakar Siddiq, pergi kepada Umar Ibn Khattab, lepas tu pergi kepada Uthman, lepas tu pergi kepada Ali buat kita tu. Jadi Umar ni dia tu satu ketika tu dia menangis tu, siapa yang kata Umar menggila dah kau. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang senyum. Sebab dia kata saya menangis tu ialah dengan sebab saya tu ingat pada zaman saya zaman jahiliyah.
Ni duduk dalam keadaan zaman-zaman jahiliah ni benda yang sesat. Nah, duduk zaman yang gelap, tidak ada panduan buat kita. Nah, maka di antara dia menangis tu, kita pun menangis kalau kita tengok tu. Dia penuh tanah anak hidup-hidup. Allahu akbar. Tanah bayi, budak kecil. Allahu akbar. Siapa tak menangis ni? Kita diri pun duk tengok kepada orang-orang susah-susah. Budak kecil yang susah-susah, budak kecil yang reron tu nah, tepi jalan tu rasa sedih dah kita ni. Kita tengok budak-budak yang tidak ada mata pelajaran pun kita tengok rasa sedih dah. Nah, masa depan lagu mana? Tetapi Umar ni, nah, masa zaman jahiliyah ni, ambil budak kecil tu, anak perempuan tu buat kita, tanah hidup-hidup. Allah, dalam bahasa Arab dia panggil wa'dul banat. Tanah ni, anak-anak kecil tu, dalam bombing tu, nah, siapa budak tu duk nangis, teriak wah buat kita. Nah, siapa hati Umar buat lagu tu, sebab dia tidak ada agama. Nah, dengan sebab suasana alam jahiliyah itu, orang lahir anak mula-mula orang perempuan ni, orang zaman jahiliyah jadi pandai hina buat kita. Allahu akbar. Lahir anak seorang perempuan mula-mula tu, orang jahiliyah pada ketika tu, ia kira pakak tak usah nak kepada anak orang perempuan lah, mudah-mudah gitulah. Dengan sebab apa dia? Dengan sebab masyarakat pada hari tu suka bala, suka songkram, suka nak apa dia buat kata, cari kuasa yang masing-masing. Cing amna buat kita ni. Cing amna buat kita ni. Nah, tidin hok mana hok ya boleh kau nak kau ke dia. Ya zaman dulu tak ada praktik mana buat kita ni. Praktik ni yang mari lepas pada songkram lo. Apa ni buat kita kerang tindeng, ni bukan kisah buat kita ni. Sahak pacacat mi gambang. Panti ni. Ini patik Thai, ini patik Malaysia, ini patik Filipina, ini patik Brunei nah. Pada zaman dulu kak, siapa ada amanat, siapa ada kuasa, nah, boleh menguasai bumi itu. Jadi seolah hidup pada zaman dulu tu, pada zaman Umar jahiliah pada ketika tu, ya naklah orang anak lelaki. Tu. Yang boleh jadi penlima perang, boleh jadi metapkan songkram tu. Tu. Sehingga Umar ni lahir anak yang mula-mula tu tak usah royak kepada masyarakat dia, nusuk. Nusuk. Kalau tu biar anak lelaki, istihar. Masya-Allah. Nah. Anak aku tu orang lelaki ni. Nah. Tapi kita orang Islam kita lah, orang yang beriman kepada Allah ni, lelaki dan perempuan Allah bagi kepada kita terima yalah. Nah. Tu. Tapi ya ada juga mari dia buat kita ni. Kalau orang lelaki lah, anak lelaki weh. Tapi Allah beri ke anak perempuan, kita terima, syukur je lah. Nah. Sebab kita tak ada sifat tu dah. Sebab kita ni takut sebab kita sejenis nak orang perempuan nak beri, boleh orang perempuan dulu kah? Tapi kita tengok learning kan. Lama orang ayah sendiri pun sebagai orang lelaki pun kalau boleh lahir anak perempuan dulu molek buat kita. Boleh secara kepada ibu dia, boleh secara kepada adik-adik dia. Ada juga ni. Kalau lah lahir anak perempuan, anak lelaki kan? Learning tak? Kadang-kadang, ayuh, hok duk cara learning ustaz nak tengok dalam sangkum learning, Allah ni. Anak perempuan lah. Duk jaga mu, duk jaga ayuh. Nah, terbalik buat kita ni. Terbalik buat kita tu. Anak lelaki duk mana tak tahu. Nah, tu. Sampai itulah dia ada. Nah, kebaikan Allah wi anak lelaki dulu, anak wi kepada perempuan dulu, ya ada kebaikan. Hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ini comelnya orang Islam kita ni. Pegangnya orang Islam kita comel ni.
Anak ni satu nikmat yang besar buat kita ni. Anak tu satu nikmat yang besar. Kadang-kadang orang yang dipunam, orang yang digapo ke. Harta banyak tapi anak tak ada buat kita ni. Tu nah buat kita ni. Jadi ustaz nak cerita kepada kita bahawa kita ni wasa bersyukur yang mana kita lahir. Dalam kita lahir itu jadi kita tu orang Islam. Orang Islam ni mengikut keturunan lah. Tu. Orang beriman mengikut keturunan yang kita asalnya daripada Islam, kita Islam lah. Tetapi sekodak tu kau kita. Nah. Nak jadi orang Islam sekodak tu ya kita ni. Jumpa mana? Agama apa ni? Agama Islam. Semaya back tak? Semaya saya ni tahulah. Puasa rajin nak semaya. Puasa tak rajin tak semaya. Yang jawab sedap. Allahu Akbar. Satu orang tu, tapi 30 tahun dah lah. 20 tahun lebih lah Ustaz jumpa tu. Di Bakak tu. Kita tak tahu dia orang Islam tak Islam, pakaian dia, okey. Kata, tapi dia tu, jumpa kita je bagi salam lah. Assalamualaikum, kita apa jawab waalaikumsalam. Orang Islam dia deh. Orang Islam kita. Lepas tu, Islam gapo tak ajar kepada kita nak buang dengan dia lah. Saya tak tahu gapo Islam kata. Saya yang tahu Islam tu tak makan babi. Allah. Dia tahu Islam tak makan babi je. Allah, betul. Tapi Yesus lagi dia kata Islam tak kini tak makan duit riba dah. Ya agak. Dua perkara dia kata. Jadi ustaz kata kat dia, Islam ni banyak lagi lah adik kena belajar, kena gapo. Tapi tak jumpa lama dah. Hampir 20 tahun lah. Semoga dia tu dapat ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kita tak usah orang Islam kita berbentuk macam tu kita ada. Kadang-kadang kita ada dengar asal orang Islam tetapi duk cerita kepada agama Islam pun ada. Sedih juga orang kita ada. Duk ceritanya kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Duk katanya kepada agama Islam. Islam juga buat kita ni. Jadi ustaz nak cerita kepada kita bahawa yang mula-mula ni kita kena agama Islam, barulah kita selamat dunia dan akhirat. Comel tu kita beragama Islam ni, kita nak sekali. Besar sekali ya kita beragama Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu taala. Sebagaimana ayat kata kepada kita, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat yang jelas kepada kita ni. Ayat Quran ni. Sesiapa yang beramal yang soleh daripada lelaki dan perempuan. Ayat Quran ni sebut dua jenis orang kita ni. Dua prophet dia Al-Quran sebut ni. Lelaki dan perempuan. Lalu ni tu ada demo duk usaha tu nak uyak ada prophet 3 pula buat kita dah. Allahu Akbar dah. Prophet 3 lagu mana buat kita weh? Tino sama Tino, laki sama jati anak kahwin. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik kita benda-benda gitu Jadi dia kata sesiapa yang beramal soleh fak kita lah lelaki dan perempuan wa huwa mu'minun dia beriman kepada Allah. Orang yang beriman ni dia hati dia ni dia kena benar di dalam hati dia tu. Ya agama Allah Wa amalu bil jawarih dia kena melaksanakan tubuh badan dia ni. Hak mana hak Allah wi mata kepada kita, wi telinga kepada kita, kita kena menjaga molek-molek. Hak suruh kepada kita tu. Jangan kita pergi langgar perintah Allah buat kita tu. Allah kata falanuhyiyannahu. Allah kata sela buat kita mari. Marhaban, mari buat kita ni. Orang-orang lagu tu Allah memberikan hidup dia tu hayatan tayyibah,
hidup yang molek buat kita. Hidup yang boleh munafah kepada kita. Dalam tafsir lain dia kata hayatan tayyibah, dia kata hayatus sa'idatun, hidup yang tenang, hidup yang bahagia, mutmainnatun, hidup yang tenang, tak ada duit pun tenang jiwa dia. Nah, susah pun tenang jiwa dia. Nah, walau kana qalilun minal mal, walaupun dia sedikit daripada harta pun, tetapi hidup dia tu tenang dan jiwa buat kita. Nah, tu dia katakan hayatun tayyibah, hidup yang molek buat kita. Nah, jadi hidup yang molek ini ialah hidup yang barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula orang nak jadi barakah yang mana diakui oleh Allah, kita lah orang yang beragama Islam. Janganlah buat kita ni nak tukar agama lain, jangan buat kita ni. Anak nenek apa ni, cucu cicit kita, janganlah. Nah, jaga benda-benda ni. Nah. Sebab setengah daripada imam-imam tu yang besar-besar, okay? Nah, kalau selain apa ni, Imam Asy-Syafi'i tu, dia kata kalau kita jadi orang murtad, mana amalan yang kita buat dulu tu gugur semua. Kita duk molek ada orang Islam umur 50 tu, kita pergi masuk agama lain, gugur yang kita buat dulu. Lepas tu bermasuk Islam pula. Nah, Imam Syafi'i katalah, dia kata nah, hak amalan hak dulu tu, nah, boleh tarik lagi lah. Nah, terus dengan hak dia tu masuk Islam. Hak tu hak Imam Syafi'i buat kita ni. Tapi belum tentu lagi Allah nak terima dak kita tu lagu tu. Tetapi imam-imam yang lain tu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, imam-imam yang lain tu, kalaulah kita tu asalnya orang Islam, molek-molek kita beramal tu, contohnya umur 50, kita pergi tukar agama lain, gugur semua. Nah, walaupun dia tu kembali balik kepada al-Islam, maka dia kena kira baru. Rugi tak buat kita? Rugilah. Walaupun dengan Imam Asy-Syafi'i sore, dia kata, nah, dia murtad tu gugur amalannya. Lepas tu apabila dia masuk Islam tu, hak dulu tu jadi dikirakan oleh Allah juga. Tapi Imam Syafi'i lah kan, hak kita tak pergi itulah. Nah, tetapi kita takut hak imam-imam yang lain tu tak terima segala-galanya. Nah, hak kita buat dulu, malaikat kita start Islam baru kan, dia kira start hak mula-mula. Nah, ni hak kita ni. Itulah kita takutnya buat kita ni terjaga daripada kita tu dia ambil agama-agama yang lain. Rugilah kalau kita menega buat kita ni, rugilah kalau kita menega. Nah tu. Yang kedua ialah macam mana kita nak muhasabah diri kita. Kita nak cek diri kita ni. Allah ni dia kata kita kena tuan diri kita ni. Allah jadikan lidah kepada kita. Allah apa ni? Wayawak kepada kita ni. Orang panggil anggota kepada kita ni. Allah kepada kita ni apa? Yang Allah kepada kita telinga. Yang mana Allah kepada kita lidah. Yang mana Allah kepada kita kaki. Yang mana Allah kepada kita mata. Yang mana Allah kepada kita perut. Yang mana Allah kepada kita malah buat kita ni. Allah kepada kita ialah kemaluan kepada kita. Kemaluan kepada kita. Maka perkara ning hak 7 perkara ustaz royak saat ni tu kita kena jaga belaka. Allah kepada lidah kepada kita ni. Kita kena kecek benda-benda molek lah. Allah kepada kita lidah ni, kita jangan kecek benda bohong. Allah kepada kita lidah ni, kalaulah kita boleh ceramah buat kita. Allah kepada kita lidah ni, kalaulah kita boleh nasihat kepada kawan-kawan kita salah, kita nasihatlah kepada kawan-kawan kita yang salah itu supaya jadi orang betul. Kita mengambilkan lidah kita. Tu. Janganlah kita jadikan lidah kita ni duk caci orang buat kita deh. Ninta orang buat kita deh. Janganlah kita jadikan lidah kita ni duk ngopak kepada orang. Dan janganlah kita jadikan lidah kita ni kita jadi orang-orang yang
Orang panggil saksi yang bohong buat kita. Allah, nah. Saksi yang palsu. Tahu saksi yang palsu kita? Oh, bahaya buat kita deh. Ni lidah belakang ni buat kita. Nah. Jadi lidah ni, nah. Hak ustaz sebut saat ni tu kalau nak urai saya panjang buat kita nah. Lidah kita kena jaga nah. Hodok perih dunia lah ni tu banyak kait dengan lidah buat kita deh. Hodok perih songkrang ke apa tu. Mula-mula tu mari dengan lidah, dengan ucapan kita tu lah. Tak boleh hodok balah tu. Tu. Mata kita juga ni buat kita. Allah bagi mata kepada kita ni. Allah bagi ke mata kita ni ialah kita janganlah kita tengok benda-benda hak tak molek. Allah bagikan mata kita, gapo Allah bagi mata kita, kita kena buat kawan ibu semua ni buat kita. Kalau boleh apa kita ni, kita tengoknya Al-Quranul Karim. Tu. Kita tengoknya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita tadabburnya ayat-ayat Al-Quranul Karim buat kita. Sebagaimana mami duk mengajar saat ni tu molek tu. Satu ayat, satu kalimah, nah. Apa maksud ayat tu, Al-Quran tu, nah. Nak ke mana? Sebab tafsir, sebab apa ni ayat dia mari tu hampir-hampir 6,000 tu. Nah, 6,900 ayat lebih yang ada tu kadang-kadang kalaulah kita tak perhati betul-betul tak faham buat kita. Nah, orang Arab sendiri pun tak faham. Nah, apatah lagi kita yang bukan orang Arab. Nah, orang Arab banyak tak faham Al-Quran buat kita. Dia baca gitu tapi tak faham. Nah, jadi kita ada mata kita boleh tengok ayat-ayat Al-Quranul Karim. Janganlah kita ada mata kita pergi tengok benda-benda yang maksiat, benda-benda hak tak molek. Nah, tu buat kita. So lagi kalaulah kita ada mata ni, fofak kita ni, kalau kita ada mata, memang kita ada mata dah buat kita dah. Nah, mata kita ni kita pergi di mana-mana tempat. Nah, kita pergi di mana-mana tempat, kita cuba perhati kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tu. Nah, kadang-kadang di negara kita lagu ni. Di negara lain tak support dah tempat kita. Nah, kita pergi di Malaysia tak support dah dengan kita. Nah, kita pergi di Saudi tak support dengan kita. Kita cuba perhati kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tu kepada kita yang mana dia buka bumi ni. Jangan kita tengok seronok saja Allah jadi gitu. Tapi kita kena perhati, nah, kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadikan jenis-jenis makhluk yang ada di muka dunia ni tak support di tempat kita. Boleh royak buat kita, gapo tak buat kita, masa gimana tak buat kita. Nah, kadang-kadang negara kita ada, di lain tak ada. Banyak orang kita deh. Kalau nak royak benda tu banyak orang kita nah. Buat kita ni. Jadi kita cuba perhatikan dengan mata kita tu. Nah, bak mata tu, nah, manusia nak buat boleh tak mata orang kita? Tak boleh. Orang Jepun tu nak buat mata tu, nah, usaha dia tu nak, dia boleh buat orang karel, orang robot tu kan? Robot kok jalan tu tengok kerah tu kan? Dia kalau dia ada kuasa nak buat mata, nah, tetapi tak boleh nak buat. Nah, tu. Jadi nak kata Allah SWT berikan kepada mata kita kena cek betul-betul dengan mata kita. Nah. Dan selagi Ustaz selalunya cerita kalaulah ada kerusuh orang-orang muda-muda ni, Ustaz selalu sebut nah, Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, walaupun kita sebut sini baru tak rasa aib pun tak apalah, kemaluan kepada kita ni nah. Usah kepada kita ni. Jadi Ustaz nak tekan kepada kita itu, kita nak menjauhkan daripada perkara yang perzinaan kita ni. Sebab kita tengok perzinaan ni semakin meningkat. Perzinaan ni kalau nak kita sama, nah, duduk molek kahwin, tidak ada perzinaan. Ni orang muda-muda kita kena didiklah anak-anak dan cucu-cucu kita supaya menjauhkan daripada perkara itu buat kita nah. Orang-orang Yahudi suka baru. Nah, orang-orang Yahudi ni Ustaz tengok dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili tu, dia kata orang Yahudi ni dia buat ayat-ayat berkenaan dengan zina. Maknanya orang dia boleh laku lah. Nah. Dan di antara perkara yang nak khianat kepada yang wacung kita tu, daripada benda tu lah. Nah.
Jadi kita nak jumpa orang-orang majlis agama Islam, kita nak jumpa san ke apa semua tu. Hak ni yang besar. Nah, dalam sangkom kita buat kita nah. Kena jaga benda-benda tu. Nah tu. Ayat Quran kata kullil mu'minina yaghuddu min absarihin. Katakanlah ya Muhammad, kalaulah kita orang yang beriman, kita kena rendahkanlah penglihatan kita. Bukan kita jalan terkena gini semua. Kita tengoklah, tapi apabila benda-benda yang maksiat, kita liklah mata kita tu supaya tengok. Nah, bukan kata semua bukan kata jalan rendah semua, apa tepuh tiap kita tu. Orang beriman ni jalan rendah semua apa kita. Tepuh tiap tak khabar. Nah, tu. Maknanya yaghuddu ni maknanya kita jalan biasa, tetapi kalaulah kita tengok benda-benda yang tak molek, kita cuba palingkan mata pemandangan kita. Janganlah kita tu tengok benda tak molek, kau tengok lagi. Kau tengok lagi. Tengok kita ni. Lepas tu dia kata pula wa yahfazu furujahum alim sa sekali kita ni. Jagakanlah kemaluan kita tu. Zalika azka lakum. Itulah lebih baik bagi kita. Nah, jadi nak ayat kepada fak kita tu, kita kena cek diri kita nah. Tengok kita. Dan yang ketiga, buatlah baik kepada makhluk-makhluk yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita. Ustaz ni satu hadis Ustaz bawa kepada kita yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni ketika itu dia mengajar kepada sahabatnya, maka Nabi kita bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabat semua tu tak wani nak jawab kepada Nabi kita. Nabi kita dak mengajar juga, sahabat lain tak, sahabat yang ramai-ramai tu tak berani nak jawab. Tetapi apabila pertanyaan hak Nabi kita, wajib kita kena jawab. Jadi tidak ada orang-orang nak jawab seorang Abu Malaikat ialah Abu Bakar As-Siddiq. Gapo dia kata di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkumul yauma sha'ima. Dia tanya, siapa di kalangan kamu ni pada hari ni? Orang-orang yang berpuasa buat kita, sha'iman. Ada setengah dia kata puasa di sini ialah puasa sunat kita deh. Bukan puasa wajib. Ada setengah katanya puasa wajib. Tetapi kebanyakannya ialah ulama yang mengatakan ialah puasa sunat kita deh. Nabi tanya siapa buat kita semua ni? Sebab ustaz kata, buat kita ni siapa puasa hari ni enggak? Tak wani nak jawab buat kita ni. Maka Abu Bakar lah dia jawab, dia kata ana, Abu Bakar kata ana ya Rasulullah. Abu Bakar kata qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Berkatanya Abu Bakar, ya saya ya Rasulullah, saya puasa hari ni ya Rasulullah. Orang lain tak berani nak kata nak jawab. Lain nak jawab depan Nabi ni takut jadi pelawak ni. Puasa ke dak kita ni? Kalau jawab kata puasa tak puasa, pelawak pula ni. Jadi Abu Bakar kata. Maka Rasulullah kata lagi, qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Sesiapa yang mengikuti pada hari itu juga ialah janazah. Orang mati kita ni. Kalau orang mati ni Islam digalakkan kita pergi menziarahi dan kita semaya jenazah dan kita bawa dia masuk ke kubur. Kita kena. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka tak ada siapa yang nak jawab pula. Maka qala Abu Bakar ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Pada hari itu Rasulullah tanya maka selagi pula Rasulullah tanya pula qala faman at'ama minkumul yauma miskina. Siapanya di kalangan kamu memberi minum kepada orang miskin? Dia dalam hadis ni dia ceritanya minum kepada orang makin miskin ni nengmu orang. Maknanya satu kali makan tak pada satu sepiye kita ataupun kita kata nasi sebuku tak pada berapa kok bagi kita learning 25 kok.
Adapun kita jumpa orang-orang yang susah ni, kita geletak tepi kaki dia tu, beri duit kat dia. Ada kita beri duit kat dia. Ustaz pernah masa dia mengaji dulu pergi Masjidil Haram kan, kadang-kadang kita semaya, sudah kita semaya sudah, duit mari mana 50 riyal. Oleh main. Tak wani nak ambil kat kita pun. Duit siapa dah tahu. Lepas tu orang di Farung kan, kat Mekah dia kata khuz. Yang murih pula pada kita. Kita tak berani nak ambil. Duit siapa dah tahu. Dia kata khuz ya syabab. Dia kata bahasa Arab derahlah. Ambil wahai fulan. Mana ambil orang pemuda masa tu Ustaz umur 25, 24 gitu. Ambil. Tak berani nak ambil siapa polis mana mau pegang kita semua. Ambil ni, ambil suruh kita ambil. Bagi di bagi jawab polis susah lah kita dah. Tak berani nak ambil. Dia kata ambil. Dia kata siapa saya ni orang Harith. Saya ni orang Farung di Masjidil Haram. Dia suruh ambil. Dia kata rezekimu lah tu. Kita ambil lah. Nah. Maknanya orang sedekah berbentuk macam tu nah. Malah tak boleh orang tahu. Nah. Pernah Ustaz juga pergi bawa pelajar pada ni tahun dulu buat pelajar menara kita ni. Pergi masjid Terengganu, masjid terapung kita. Terengganu ke mana kita? Je nah. Terengganu lah. Budak-budak kita pelajar kita semaya, sudah semaya tu ada orang wisapu kepada pelajar kita. Asal ayat nama lah dia kata. 10,000, 1,000 riyal. Ada juga orang gitu. Masya-Allah. Nah. Ini kalau lah kita orang berbentuk kaya sikit. Nah. Tapi nak cerita kepada kita bahawa Rasulullah tanya kepada sahabat dia tu, tidak ada orang yang wani nak jawab. Malaikat ialah Abu Bakar. Qala ana ya Rasulullah. Tu. Nah. Berapa dah buat kita? 3 dah ke? Yang terakhir dia kata di sini ialah faman ada minkumul yawma marida. Sesiapa yang berulang menziarahi di kalangan kamu pada hari itu juga, maridan kepada dia buat kita orang sakit. Menziarahi orang sakit. Qala Abu Bakar, berkatanya Abu Bakar As-Siddiq, qala ana. Tak ada orang nak kata juga lah Rasulullah. Apa ni Abu Bakar kata? Saya ya Rasulullah. Tak berani nak jawab orang lain weh. Kita ni. Kadang-kadang kita usah ada mengajar, kadang-kadang nak tanya juga. Ada orang nak jawab malaikat. Tu email jawab. Spot tu lah ni kita ni. Tak apa. Tapi kalau orang berani, jawab kita ni. Jadi qala Abu Bakar Siddiq ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari itu tu dia tanya siapa duk pergi ziarah orang sakit ni. Maka Abu Bakar pun pergilah ziarah pada hari itu. Sebab kita senilah ni dah ada hospital, dah ada rumah yaban lah. Kita nak ziarah bila-bila masa boleh. Tapi lah ni yang payah sikit dah. Pemali Covid tu ayah bagi masa. Tak apalah buat kita. Kalau kita dengar di mana-mana ada orang sakit, kita pergi ziarah lah. Kita ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ijtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Pada hari tu pada hari sehari buat kita deh. Siapa yang boleh buat 4 perkara pada hari tu, gapo dia buat kita saat ni? Yang pertama puasa pada hari tu. Kita katanya kita puasa sunat hari Senin ni. Lepas tu pada hari tu juga kita pergi ada orang mati, kita pergi menziarahi, kita pergi sampai kubur dan sebagainya nah. Kalau kita boleh semaya kita pada hari tu. Yang ketiga pada hari tu bila kita jumpa orang-orang yang susah, kita cuba beri sikit buat kita deh. Maka yang keempat itu kita menziarahi orang sakit. 4 perkara tu apabila kita boleh buat 4 perkara tu pada hari yang hari tu dakhalal jannah, masuk syurga buat kita. Allahu akbar. Hadis sahih buat kita. Rawah apa ni? Akhrajahu Muslim. Nah. 4 perkara buat kita. Pada hari yang tulah buat kita. Nah. Ada setengah yang lain, imam yang lain kata. Kalau tidak ada orang-orang yang pakai miskin, kita nampak binatang yang
binatang yang lapar kan. Kita wilah makan kepada binatang yang lapar. Pun boleh juga. Nah ayat kata kita buat baik kepada masyarakat kita ni, bukan sekadar manusia. Bukan sekadar manusia. Ialah binatang pun kita buat baik, kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bidun hisab. Bahadur yang kata, Ustaz baca dalam hadis ni, dia kata, oh payah nak boleh gitu 4 perkara tu pada hari yang sama tu. Dia kata dalam seumur hidup kita boleh sehari tak pada. Dalam kita hidup kita boleh sehari tak pada kita. Ataupun ulama kata boleh juga kita buat tu benda-benda ni tu, kita buat benda-benda ni tu, kita kena ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita kata gitu, memanglah ada lah kan kita dalam hidup kita tu. Tetapi kalau lah kita tengok dalam hadis ni, kita boleh buat dalam satu hari tu, hak ni yang molek hak kita. Kita cuba cari satu hari buat kita, boleh buat satu hari buat kita. Cuma ulama dia kaya-kaya tak ada masalah lah. Tapi kita nak ambil daripada mata hadis ni, satu hari kita cuba buat dengan fuk-fuk kita ni. Kalau ibu kita ni, sehari ni kita cuba buat sekali buat kita, hari Senin puasa, ataupun ada bunyi mana tempat orang yang meninggal, kita cuba pergi. Adapun di mana orang pakai miskin, ramah kita ada masalah Lepas tu orang ziarah sakit, tidak ada masalah. Mudah sekali buat kita. Ni tidak ada masalahnya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita cuba menyibukkan diri kita ni dengan mempelajari ilmu buat kita. Alhamdulillah. Kita cuba sibukkan dengan diri kita ni, kita cuba menyibukkan diri kita ni. Walaupun kita ada kerja, kita cuba buat. Kita semua ni ada kerja buat kita ni. Tetapi dalam kerja kita tu, kita cuba buat dalam 1 minggu, kita mari majlis ilmiah kita ni. Alhamdulillah. Supaya kita duduk mari hari ni. Alhamdulillah. Dalam sibuk-sibuk kita ni, kita boleh mari mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada kita hari ni. Seminggu sekali kita mari buat kita tu. Sebab Ustaz tu dia dengar daripada dia tengok daripada salah seorang wasiat daripada Abu Darda buat kita Abu Darda yang kata, kun aliman. Jadilah kamu ni orang alim. Jadi kita ni orang alim. Alim wasa payah sikit orang tadi. Orang yang pandai, boleh mengajar orang apa kita ni. Au muta'alliman. Ni kita jadi orang yang menuntut ilmu ni, alhamdulillah. Au mustami'an, ataupun kita jadi orang yang ketiga, orang yang dengar. Fala takuna rabi'an, jangan jadi orang yang keempat. Jadi orang keempat yang kata fatuhlika. Maka kita duduk orang yang keempat tu, kita jadi orang celaka. Ada satu lagi wasiat sahabat Rasulullah kata, janganlah jadi orang-orang yang kelima, orang yang celaka. Maknanya tak jadi orang yang kelima lagi mana aliman, orang yang pandai mengajar orang yang belajar, orang yang dengar. Lepas tu selagi dia kata boleh ikut orang, ikut ulama ke, ikut orang pandai apa, itu orang yang keempat. Jangan jadi orang yang kelima. Jadi orang kelima tu orang yang lain yang telah dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jaga-jaga buat kita daripada orang panggil wasiat daripada Abu Darda ni. Ingat molek buat kita ni. Ni alhamdulillah. Hari ni kita masuk 2 dah buat kita muta'alliman, kita jadi orang mengaji. Masya-Allah. Kita mengaji ni. Barakah pada Allah mari pada kita ni. Dah tu mustami'an, kita dengar buat kita ni. Masya-Allah. Tu. Kita menyibuk diri kita dalam mempelajari buat kita tu. Yang kelima, kita selalunya mengingat nikmat yang telah Allah bagi kepada kita. Ingat molek buat kita nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, ustaz takut usah gini ya. Hak nikmat yang Allah bagi kepada kita ni, Allah bagi nikmat kepada kita kaya raya. Allah bagi nikmat kepada kita sihat. Allah SWT bagi nikmat kepada kita umur besar. Contohlah benda tu Allah bagi kepada kita. Tetapi kita tak pernahnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kita kaya, pernahkah kita pergi buat haji Allah? Kita kaya, kita pernahkah pergi sedekah kita?
Kita takutnya benda tu Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada kita sebagaimana ayat kata lagu mana? Nah, falamma nathu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Itu Ustaz takut. Nah, Allah wi kepada orang itu. Nah, Allah memberi banyak kepada orang itu. Allah menambahkan kepada orang itu. Nah, orang tu rasa gembira. Allah tengok aku ni. Oh, aku lain nara aku kaya seorang. Oh, aku lain nara ni tak ada dah orang nak lawan rumah aku besar. Nah, tak ada dah orang nara ni nak lawan aku pakai kereta molek. Oh, orang kita duk bangga. Bangga lagu tu. Nah, akhir-akhirnya Allah kata akhaznahum baghtah. Allah mati dia tu dengan keadaan kejut. Tung mati. Allah ni banyak buat kita ni. Kadang-kadang orang mati buat kita ni. Mati dalam lift ada buat kita. Kecek molek-molek naik lift mati dalam lift. 2-3 hari itu kita tengok seorang payabah ni. Sehat molek bawa kereta mati dalam kereta. Kita tepuh orang lain pun dia pun mati. Hal tu kita takut buat kita ni. Ni buat kita ingat molek je ni. Okey, itu yang kelima. Yang keenam ialah kita ni hidup hari-hari ni buat kita ni. Kita kena tengok buat kita ni. Kalaulah kita tengok orang yang tinggi semua, orang kaya semua ni. Lagu mana? Kita Allah bagi kepada kita sifat qanaah kita. Sifat kita tu memadai yang mana Allah bagi kepada kita. Bukan arti kata Allah wi kepada kita, kita tak usaha. Nampak tak tu? Allah wi kepada kita ni, apalah Allah wi kepada kita lagu ni lah tak payah kerja. Bukan lagu tu. Kita usaha dah tetapi Allah tak bagi lagi kita kaya. Nampak tak? Usaha-usaha ni Allah tak bagi lagi kita kaya. Nah, kita duk tengok orang atas tu nak wiamak widah sok orang atas. Nah, maka hidup kita tu tak bahagia buat kita ni. Berlomba-lomba kita tu nak cari harta, berlomba-lomba nak cari harta, tapi kita usaha tetapi Allah tak bagi kepada kita. Nah, maka kita jadi orang-orang yang susah buat kita ni. Tetapi kalau beramal ibadah lain buat kita ni. Beramal ibadah kita usaha berlomba-lomba nak buat benda-benda yang baik, nak buat benda-benda yang baik. Dalam kita membuat ibadah juga, yang perkara yang Ustaz takut selaginya ialah takut amalan kita tidak diterima. Waktu kita nak jaga buat kita ni. Kita nak cari, kita dah buat amal ibadah, kita dah buat benda-benda yang baik pada Allah SWT, kita buat semua dalam masa hidup kita. Nah, kita takutnya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita buat amal ibadah kita ni, kita minta kepada Allah, kita berdoa semoga Allah tu berilah pahala kepada kita. Dan janganlah kita tu perkara yang riak, perkara yang nak menunjuk-nunjuk tu tak boleh buat kita. Kadang-kadang Ustaz selalu kata kepada anak murid Ustaz kita baru-baru kahwin ni nak kata tua saya dia buat amal ibadat semualah. Dia katakan anak murid ni. Allah jejak semua jalan jejak semua tak mampu buat kita tu. Kita kena buat jadi molek semua. Jangan buat tu buat amal ibadah kerana tua. Ustaz kata kau belajar salah. Buat ibadah jangan nak tunjuk kepada orang lain. Buat ibadah kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cerita kepada kita bahawa sabda Nabi kata unzuru ila man asfala minkum. Kita kena tengok orang-orang yang bawah kepada kita buat kita janganlah kita wala tanzuru ila min huwa fawqikum. Janganlah kita tengok kepada tu orang yang atas kepada kita. Kalaulah orang tu kita Allah bagi kepada kita setara ning dah. Allah bagi kita ni sederhana dah. Kita tengok orang bawah, Allah syukurnya Allah wi kepada aku setara ning dah. Kita okey. Yang terakhir ialah kita buat amalan yang baik-baik. Kita ada sedekah ke, kita ada bagi makan dan minum ke buat kita kita ada gapo segala-gala benda yang baik. Kita buat masjid ke, kita buat gapo ke. Janganlah kita mengharap kepada orang-orang tu nak kata ucapan terima kasih kepada kita. Kita nak ucapan terima kasih ni kita ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat gapo-gapo kerja satu perkara benda-benda yang baik, kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala wi ganjaran kepada kita. Sebagaimana ayat Al-Quran jelas kepada kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu Wa Taala
uwi kepada kamu tu, nah, Allah dah uwi. Allah tak minta daripada kita terima kasih kepada Allah. Nah, cuma Allah minta kepada kita ialah kita buat amal ibadah kita kepada Allah yang mana Allah suruh pada kita. Nah, kita buat amal ibadah yang mana Allah suruh, kita melaksanakanlah ibadah itu. Nah, apabila kita melaksanakan ibadah itu, maka Allah SWT terimanya amalan kita, ialah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz nak cerita kepada kita bahawa kita buat benda-benda yang baik, janganlah kita tu gaduh sangat. Nah, kadang-kadang ada orang kita ada uwi sama ke, terima kasih yang mana tu, alhamdulillah. Kalau orang nak kata lagu tu tak ada masalah buat kita dia. Orang nak kata nak bagi ucapan sikit gak, nak kata sebab ni, sebab kita ada uwi sama kepada masjid saya ni, saya terima kasih kepada mami-mami kita, puak kita mari ni, tak apalah. Kita pun rasa suka, alhamdulillah. Tetapi kalau lain tak kata apa-apa pun, kita usaha benda-benda yang baik, kita doa semua benda-benda yang baik, tak nanti orang tu nak terima kasih kepada kita. Buat kita jadi pada pagi ni dia dah berjalan, alhamdulillah, pukul 10:09 dah pokok kita 10:09. Jadi Ustaz uwi kepada kita tadi apa kita nekara 7 perkara itu, semoga boleh kita jadi panduan kepada kita hidup dalam lingkungan panduan ini. Semoga kita dapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz disudahi aku qauli hadza. Sebelum nak sudah ni faham ke dakwah kita tu? Maka saat tidak ada apa-apa, disudahi aqul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Sadaqallahul azim.